Apa yang perlu kamu paham tentang kimia punya pengiraan? Mulai dari apa? Nilai apa? Gizi molar. Oke, ada gizi molar, apa lagi? Nomor unsur alam. Oke, nombor proton, ada satu nombor lagi kan? Neutron. Nukleon. Oke, lepas itu gisim apa lagi? Gisim atom relatif, bagus. CA. Ada gisim molar, ada gisim atom relatif. Ada mol, apa tuh mol sebenarnya? Ya, apa tuh mol? Apa bilangan mol? Lepas itu kena tulis persamaan kan? Persamaan lepas itu kamu seimbangkan. Oke. Persamaan. Oke, apa lagi? Ada lagi isi padu. Acid base sudah kan? Ada lagi kemolaran. Ada dua. Apa lagi? Yalah, ada formula empirik. Nah, molekul. Apa lagi? Untuk pengiraan dulu. Hari ini kita coba siapkan semua pengiraan. Bilangan Zara. Apa lagi? Oke. Senarai soalan. Apa yang kita perlu tahu dulu? Oke, yang pertama, kita ada berapa jenis zara subatom? Yang paling kecil. Ya. Kamu ada 3. Oke, kamu ada proton, neutron, elektron. Kita ada berapa nombor? Nombor untuk unsur tersebut ada nombor proton dan nombor nukleon. Soalannya? Kenapa dia begini? Kita ada 3 jenis zara atom. Kenapa hanya perlukan 2 nombor dan kenapa kita takrifkan ini sebagai nukleon? Sebab bilangan neutron itu Ya. nombor proton sama dengan Yalah, tapi kenapa kita takrifkannya begitu? sebab Dia punya apa? nomor proton dengan nomor neutron Tidak. Nomor proton dengan apa? Dengan yang apa? Oke? Bincangan? Paham soalannya kan? Nah, kita dalam satu atom dia ada proton, dia ada neutron, dia ada elektron kan? Dia mempunyai bilangan-bilangan yang tertentu kan? Tetapi kenapa untuk unsur tersebut kita hanya ada 2 nombor untuk mewakilinya? Kan? ZE kan? Kenapa hanya perlu 2 nombor dan kenapa nombor nukleon ini begitu spesial? Kenapa dia ambil hasil tambah neutron dengan proton? Kan? Kenapa menyusahkan begitu? Aku saya bagi 3 nombor habis saya cerita. Neutron itu apa? Hah? Ya, kenapa kita mau gabungkan neutron dengan proton? Pengiraan apa? Kalau kita gabungkan bukan lagi susah, gak bagus kami pisah. Paham masalahnya kan? Paham kan? ada 2 nomor sejatuh. Ya, dan bukannya 3 nombor dan kenapa nombor ini begitu spesial? Oke, bincang. Oke, ada clue-nya?
Ada yang cakap sebab ada lain kan ini di nukleus. Ini di nukleus kan? Ya. Jadi apa yang kamu cakap dia besar? Apa yang besarnya? Apa yang besarnya? Oke. Oke. Lepas itu saya dengar tadi lagi apa elektron bila dia bertindak balas, tindak balas sebenarnya hanya melibatkan elektron, tak melibatkan nukleus. Oke, mungkin ada kaitan. Jadi persoalannya ialah apa tadi? Satu, kenapa hanya 2 nombor? Kenapa tiada nombor ketiga? Sebab berpasangan itu berdua-dua. Kedua-dua. Oke. At least kamu ngamlah nukleon ini maksudnya memang nukleus lah kan? Ya. Benda yang dalam nukleus itu proton dengan neutron. Kamu dia kata dia besar, apa yang besarnya? Apa yang besarnya? Size-nya ke, siparunya ke, dia punya apa ke? Jisimnya? Oh, maybe jisim. Mr. Reza, kamu pakainya? Maybe, mungkin. Kan dia kata untuk mengira jisim atau Ya. Oke. So maksudnya pertama sekali kamu kena apa? Kamu kena bezakan apa? Proton, neutron dengan elektron. Apakah sifat-sifatnya? Charge dengan jisim. Oke, lengkapkan dulu. Oke, bincang. Lepas tu tengok balik apa ada kaitannya. Oke, jisim kamu tahu apa? Jisim dia beritahu apa? Jisim? Jisim? Apa yang sama tadi? Oh, proton sama dengan neutron. Oke. Oke, elektron? Kalau ini jisim relatif kan? Itu dah. Kalau table dia akan 1/18. Maksudnya? Sekejap. terlalu kecil. 2000 kali lebih kecil kan? Ya. Maksudnya sangat kecil lah. Ya. Okay. So maksudnya elektron hampir kalau kecil kan berbanding dengan itu. So, boleh diabaikan lah kalau kecil. Oke, lanjutnya sudah selesai. Oke. Boleh diabaikan. Ya. Lepas tu charge-nya positif 1, negatif 1 lah. Ini pun sebenarnya relatif lah. Okay. Neutron lah, itulah namanya neutron sebab dia neutral. Oke. So what? So what? Jadi kenapa kita hanya perlukan 2 nombor? Nombor nuklein sudah memadai. Elektron kecil jadi tidak mempengaruhi. Dia kecil tapi dia ada charge. Kan? Dia boleh dibaikkan, jisimnya sangat kecil kan? Okay. Dua soalan kan, kenapa hanya 2 nombor dan kenapa kita mau nombor nukleon? Yalah, dia memang nukleus kan? Tapi kenapa kita lebih, maksud saya kenapa kita guna nombor nukleon dan menyebabkan kemungkinan tambah tolak dan sebagainya? Kenapa kita tidak mau teruslah nombor proton dengan nombor neutron? Nah, senanglah, tak perlu kamu tambah tolak. Kenapa dia mau jumlahkan bilangan proton dan juga neutron kan? Yalah, satu dia di nukleus, tetapi apabila kita jumlahkan ini kita dapat apa? Apa signifikasinya? Apa signifikasinya? Kenapa kita mau jumlahkan? Satu neutron lah ya, tapi apa kita mau tahu tentang neutron itu? Neutron punya apa? Jisim. Kalau jisim, logika kita tambahkan dia saja. Kenapa kita tambahkan saja kita boleh sudah nampak jisim?
Okey, adakah ini ada kaitan dengan jisim? Kerana elektron boleh diabaikan, manakala jisim proton sama dengan jisim neutron. Neutron, okey. So kalau kita tahu bilangan, jumlah bilangannya, kita tahulah jisimnya. Faham tak? Kalau kita tahu berapa biji proton, berapa biji neutron, jisimnya sama kan? Bolehlah kita tahu jumlahnya. In fact, nombor nukleon dulu dipanggil nombor jisim sebelum ini. In fact, nombor jisim didapati sebenarnya daripada eksperimen. Barulah mereka kaji, oh rupanya ada proton dan neutron, oleh itu kita tukar kepada nombor nukleon yang mewakili proton dan neutron. Nampak kan? Sebab yang ini akan mewakili jisimnya. Bilangan neutron tak begitu penting sebab dia tiada charge pun. Dia hanya menyumbangkan jisim. Kan? So kita ada satu nombor untuk mewakili jumlah proton dengan neutron. Satu lagi nombor untuk mewakili nombor bilangan proton. So daripada situ tiada masalah lah, kamu boleh kira balik bilangan neutron kan? Ataupun kalau kamu ada proton dan neutron, kamu boleh kira nukleon. Okey, soalan kedua, kenapa tiada elektron? Dia punya Satu elektron terlalu kecil. ya, jisimnya tidak penting kan? Tetapi dia ada charge-nya. So di dalam satu unsur, contohnya karbon 12 6, apakah maksudnya? Apakah dia nukleus? Berapa proton? 6 proton, 12 nukleon kan? Neutron kan? Nah, berapa? 6 kan? Sebab jumlahnya 12 kan? Tapi elektron? Dia ada nombor. Sama dengan apa? Okey. So, kenapa dia sama? Sebab ini kita mewakili apa? Atom kan? Atom dia neutral kan? Bila dia neutral, apa yang perlu sama? Bilangan proton sama dengan bilangan elektron, sebab proton dan elektron charge-nya sama tapi bertentangan charge. Okey. So bila kita dah C12 6, kita tahu sudah berapa elektron? 6 lah kan? Maksudnya tidak perlulah kamu ada satu nombor lagi untuk mewakili nombor elektron, bilangan elektron, sebab kita memang tahu dia akan sama dengan bilangan proton dalam atom neutral. Lainlah bila dia sudah jadi ion. Okey, itu yang pertama. Okey, ataupun kita cuba beberapa situasi. Oh, dengan apa kan isotop kan? Okay. So kalau kamu paham sudah ini, katakan alright, tapi kamu perlu praktis kan? Satu, kamu kena praktis. Alright, so contohnya begini. So nombor proton ataupun bilangan proton 6, nombor neutron 6, apakah nombor nukleonnya? 12. Kalau sini 23, nombor proton 11, berapa pula di situ? 12. Okey, dan sebagainya. Kita tengok. Okey, apakah itu ion? Charge, bagus. Jadi bagaimana dia dapat charge-nya? Sedangkan ketika kita cakap tadi atomnya zarahnya neutral kan? Pada asalnya dia neutral kan? Okay. Jadi macam mana dia boleh jadi bercas? Sedangkan yang hanya boleh bergerak adalah proton ke neutron ke elektron. Namun sebab tahu sudah semua tindak balas kimia hanya melibatkan elektron saja. Okay, so bagaimanakah elektron bergerak membentuk ion? Elektron sama ada diterima ataupun diterima. Bila sudah diterima, bilangan elektron dan bilangan proton masihkah sama? Tidak sama.
So bila tidak sama, maksudnya dia ada charge. Okay? So bila mendema elektron, adakah dia akhirnya menjadi ion negatif ke ion positif? Nah, fikir. Pada asalnya dia neutral, bilangan proton sama dengan bilangan elektron. Bila kamu dema elektron, akhirnya bilangan elektron akan besar, kecil. Kamu mendema elektron kecil, so akhirnya dia pecah positif. Very good. Okay, dan seterusnya bla bla bla, simbolnya oke. So kalau X negatif, Menerima satu. telah fikir betul-betul. Macam mana dia menjadi X negatif? Kamu kena fikir balik dulu. Fikir telah menerima. Okay? Kamu kena fikirkan balik dulu. Saya tahu sebab kamu nampak negatif, ada ekstra elektron dema lah elektron itu. Bukan. Kita senang fikir daripada X macam mana dia menjadi X negatif. Sebab dia telah menerima satu elektron pada asalnya. Okey, X2 positif Menerima 2 elektron. mendema. Okey. Okey, so bila sampai sini. Katakan X-nya bilangan elektronnya 11, apakah nombor elektron untuk X plus? 1. Itu charge-nya. Kita mau bilangan elektronnya. 82 28. Enggak. Asalnya 11. So fikir balik, bagaimanakah X menjadi X plus? Bagaimana X menjadi X plus? Apa prosesnya? Mendema satu elektron. So pada asalnya kalau dia 11, apakah jawaban di sini? Perlahan-lahan. So asalnya 11, selepas dia mendema. Nampak ah? Nampak benda begini kamu kena perlahan-lahan kuasainya. Paham konsep, kamu faham sudah, tapi kamu fahami konsep tak boleh kira salah. Tak dapat juga maka. Okey? Okey, 17 Y minus menjadi 18. Very good. Okey. Z2 plus pula 10. Jadi apakah Z? Betul. Dia mendema 2, kan? Dia mendema 2 menjadi 10, so 12. Hati-hati. Jangan hafal saja oh mendema tolak. Yalah tolak, tapi dia 12 tolak 2 sama dengan 10. Kan? Setelah dia tolak 2 dia menjadi 10. Nampak bezanya kan? Nampak bezanya kan? Setelah dia mendung 2 menjadi 10, so asalnya adalah 12. Okay. Asalnya. Okay, selepas tu kita gabungkan semua. Contohnya kita buat satu lah. Katakan ini saja kita tahu. Cukupkah? Macam tak cukup ni. Kita hanya tahu nombor nukleon dengan Y plus elektronnya adalah 2. Mana ni? Okay. Y plusnya 2 maksudnya setelah dia mendema 1 dia ada 2 elektron. So pada asalnya berapa elektron? 3. Kalau pada asalnya 3 elektron maksudnya berapa protonnya? 3. Maksud nombor protonnya adalah 3. Bila nombor proton 3, nombor neutron 10, bilangan neutron adalah 4. Kan? Okey, gabungan semualah, tapi ni kena praktis semua. Kadang-kala dia bukan begini, dia akan terus apa saja. Dia akan lukis saja dia punya susunan elektron kan. Dari situ kamu dapat ini. Okey. Soalan kedua. So first thing kamu kena faham dulu apa itu jisim atom relatif. Kemudian bila kamu faham barulah kamu boleh jawab apakah kaitan nombor nukleon dengan jisim atom relatif. Macam sama kan nilainya?
Kebanyakan case-nya dia ada sama, tapi kadang-kala juga dia berlainan. Oke, so kenapa? Oke, so first kamu nomor nuklear paham sudah lah kan? Oke, so pertama sekali apakah itu jisim atom? Relatif. Boleh kamu terangkan apa dia dan kenapa kita guna jisim atom relatif? Oke, pertama apa itu jisim atom relatif? Kemudian apa kaitannya dengan nombor nuklear? Adakah dia sama, sentiasa sama? Adakah sedikit perbezaannya? Siapa yang kamu dapat? Relatif itu maksudnya apa? Enggak, relatif itu maksudnya secara bandingan. Itu maksudnya kan? Secara relatif kan? Oke. Jadi di sini kenapa kita membanding-banding jisimnya? Kenapa kita tidak terus ukurnya dalam unit kilogram? Untuk bandingkan jisim atom unsur lain. Ya, kenapa kita banding begitu? Kenapa kita tak terus guna kilogram kah? Jadi atom itu apa? Jisim atom Apa yang spesial? Besar ke kecil? besar. Bilangan atom besar, banyak atom dalam satu benda yang kecil kan? So jisimnya sangat-sangat kecil. Nah itu masalahnya. So bila kecil, ataupun kita fikir sebenarnya apa itu pengukuran? Membanding. Bila kamu mengukur sesuatu, sebenarnya kamu sedang buat apa? Sebenarnya sedang membanding. Tapi oke lah, contohnya lah kalau kamu nampak satu orang 40 kilo, satu orang lagi 80 kilogram. Kalau dalam otak kamu terus kamu nampak apa? Oke lah, sedikit. Yang besar kecil. Orang yang ringan dengan yang berat. Satu ringan, satu berat. Boleh lebih spesifik? 40, 80. Kecil besar. Jisimnya Jisimnya lebih besar? lebih kecil. Lebih tepat lagi? Kalau 50 pun lebih besar, 41 pun lebih besar. Sini ngam-ngam 80. Boleh kamu bayangkan 40, 80? 40, 80. Nah, kalau otak kamu nampak apa? Berat sedikit ke? Yang ini lebih berat kan? Berat sedikit ke? Banyak ke? Beratnya Berapa banyak? 40. 40, 80, 40 kali 2 bagus. 2 kali ganda kan? Ya. 2 kali ganda. Sebenarnya otak kami memang suka membanding cara begitu. Kamu bukannya nampak 40, 80. Kecuali kamu tahu 1 kilo berapa lah. Kamu tahu gak 1 kilo berapa? Dari pengalaman. Susah kan? Tetapi kalau kamu sendiri 40, kalau orang itu 80, kamu tahu, oh dia 2 kali lebih berat dari saya. Boleh kamu bandingkan kan? Ya. Oke. So, kalau pula jisim yang sangat besar, contohnya bumi dengan bulan. Kalau dibagi dalam kilo, tak tahulah berapa banyak kilo kan? Bila kita nampak, bolehkah kamu bayangkan dia besar ke kecil? Susah kan? Susah. Tetapi kalau kita beritahu bahawa jisim bumi adalah saya pun tak tahu berapa kali ganda jisim bulan. Kita tahu beratus ke beribu, katakanlah, saya pun tak tahu nilainya. Katakanlah kita kata jisim bumi 5 kali 500 lebih berat daripada jisim bulan. Boleh kamu bayangkan kan? Boleh lah kan? Maksudnya dia lebih kecil. Okay. So apa berlaku bila kita sekarang ada atom? Atom adalah benda yang sangat jisimnya sangat kecil. So bagaimana kita mau ukur dia punya jisim? Itu secara banding apa dengan apa? Jisim Atom dengan manusia? atom dengan atom yang lain. Ya, bagus. Kita bandingkan atom dengan atom yang lain. Oke. So, kamu rasa apa akan terjadi? Pada asalnya, ada banyak jenis atom. Soal saintis dia banding lah kan? Ya. Dia bukan banding satu dengan satu lah, dia mungkin bandingkan dia banding banyak dengan banyak lah. Contohnya katakan di sini 1 juta, sini 1 juta lah. Lepas tu dia ukur dia punya berat. Lebih kurang begitulah dia punya konsep lah. Oke, sebab susah untuk dapatkan satu sehingga atom. So daripada banyak-banyak unsur, banyak-banyak atom, contohnya ada hidrogen, ada karbon, ada oksigen, ada magnesium.
Oke, so lepas itu kita banding-banding, didapati yang paling ringan adalah hidrogen. Dan didapati bila dibandingkan karbon adalah 12 kali lebih berat daripada hidrogen. Magnesium 2 kali lebih berat daripada karbon. Ini lebih 16 kali lebih berat daripada oksigen. Ini 4/3 lebih. Susahlah jadi. Yalah kan, bila kamu bandingkan banyak-banyak perbandingan, so macam mana? Supaya senang. Rumus apa? Yalah ini 12 kali, ini lebih berat dari sini, so ini lebih berat daripada apa tu betul? Kan bila kamu banding 2, kamu akan dapat satu berapa kali ganda kan? So macam mana untuk sistematik? Ya, kita pilihlah satu sebagai pilih satu sebagai piawai. Maksudnya pilih satu supaya semua yang lain akan banding dengan dia, itu maksudnya piawai. Itu je kan? Okey. So sesuai kita pilih yang mana, yang paling ringan ke paling berat? Paling ringan. Kenapa? Supaya senang lah. Kalau kamu pilih yang berat boleh juga. Masalahnya dia akan nanti banyak-banyak pecahan. Kan susah kan pecahan. Okey, so pertama memang kamu pilih yang paling ringan, yaitu hidrogen. Dan didapati sebenarnya masa itu belum tahu lagi ke proton ke neutron ke. Tapi didapati karbon 12 kali lebih berat daripada atom piawai hidrogen. So kita bagi dia nilai 12. Oksigen 16 kali lebih berat daripada satu atom oksigen. So 16. Magnesium 24. Hidrogen sendiri? Berapa kali kamu lebih berat daripada kamu diri sendiri? Ya lah, satu lah. Sediakan satu, ya kan? Oke, dengan satu. Oke. Persoalannya. Oke. So apa kaitan ini pula dengan lembu? Nuklear. Tapi sebelum itu, akhirnya dia tidak guna satu atom hidrogen kan? Dia guna apa? Oke, kenapa? Apakah formulanya? Jisim atom relatif, bla 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 bla. Sepatutnya di bawah ini adalah jisim satu atom hidrogen. Sepatutnya kan? Dan pada awalnya memang guna hidrogen. So akhirnya kenapa dia tak menggunakan hidrogen? Ada apa? Dari segi praktikalnya, daripada eksperimennya kan dia cakap kan, sebab dia gas susah dikendalikan, mudah meletup dan sebagainya kan. So kita tukar kepada sesuatu yang senang kita buat eksperimen, senang kita ukur, sebab gas susah kita ukur kan lagi berjisimnya, yaitu karbon kan. Karbon itu bertindak balas dengan apa? Tapi kenapa kita tidak letak saja beginilah satu atom karbon? Apa akan berlaku kalau kita letak satu atom karbon? Yang penuh sebagai piawainya. Kan? Kalau kita tetapkan begini, jisim atom relatif kita banding dengan satu atom karbon, apa akan terjadi kepada hidrogen? Nanti apa nilainya? Siapa yang satu? Kalau kita banding dengan satu atom karbon, siapa lebih berat? Karbon kan? So karbon akan jadi satu. Oke, kita banding, kalau kita banding dengan karbon, tadi kita banding dengan hidrogen kan? Menunjukkan berapa kali lebih berat daripada atom hidrogen. So sekarang magnesium, kita tahu tadi magnesium adalah 2 kali lebih berat daripada satu atom karbon. So kalau kita guna satu atom karbon, apa akan berlaku? Magnesium akan jadi 2, karbon akan jadi 1. Dan hidrogen akan jadi apa? Adalah 12 kali lebih ringan daripada karbon. Itu akan jadi 1/12. Pening lah. Jadi kita tak mau begini, kan? Kita mau kekalkan dia 1, 12, 24. Kita mau kekalkan angkanya.
Kan? Ya. Hanya dari segi eksperimen kita akan guna karbon itu saja. So how? How? Macam mana kita kekalkan hidrogen dia masih satu apabila dibanding dengan benda ini? Yang mesti berasaskan karbon, tetapi kita mau buat sesuatu lagi. Faham masalahnya? Nak faham masalahnya ke tidak? Tadi secara logiknya, sebab ini adalah secara banding-membanding, yang kita pilih sebagai piawai sudah tentu yang paling Kecil. ringan, itu hidrogen. Nah, kita bagi dia nilai 1, kan? Dan didapati lain, contohnya karbon akan 12, oksigen 16 dan magnesium 24, menunjukkan berapa kali lebih berat daripada satu atom hidrogen yang dipilih sebagai piawai. So disebabkan sebab praktikalnya kita tak boleh guna hidrogen, kita lebih bagus kita tukar kepada benda yang lain. So contohnya karbon. Okey, tapi bila kita tukar benda ini, apakah yang perlu kita tulis di sini? Supaya skalanya dan nilainya masih lagi kekal 1, 12 dan 24, dan kita tidak mau dia tiba-tiba bertukar 1, 2, 1 per 12 begini. Kan? Jadi apa yang perlu kita buat? Apakah maksud itu sebenarnya? 1 per 12 darab dengan 12 ke 1 per 12. Nah, fikir kenapa? Bila kita guna satu atom karbon, masalahnya apa? Terlalu besar kan dia? Terlalu besar kan? Jadi macam mana? Kan terlalu besar dia punya jisim kan, dia bukan yang paling ringan kan? Boleh macam mana kita adjust dia? 1 per 12 itu maksudnya apa? Maksudnya kita tidak ambil satu atom karbon. Kita ambil 1 per 12 daripada karbon. Itu kan maksudnya. Sebab di depan kamu ada 1 per 12 kan? Maksudnya kita ambil sebahagian daripada atom karbon, kan? Dan kita mau jisim benda ini sama dengan apa? Sebab dia piawai kan? Kita mau jisimnya sama dengan 1, kan? Jadi kita ambil 1 per 12 daripada karbon, kita jadikan dia sebagai nilai 1. Dan di ini akan sama jisim dengan jisim 1 hidrogen. Okey, so itulah 1 per 12 darab jisim 1 atom karbon. Jisim 1 atom karbon. Manakala di atasnya jisim 1 atom. Ada benda lagi kita kena tambah. Okey. So sekarang kamu fikir pula, apakah kaitan dengan nombor nuklear? Apakah kaitan jisim atom relatif dengan nombor nuklear? Adakah dia sama, sentiasa sama, ataupun ada sikit perbezaannya? Sebab kamu tengok definisinya lain kan? Nombor nuklear datang daripada bilangan proton dan bilangan neutron. Jisim atom relatif datang daripada eksperimen di mana kita perlu tentukan jisim, itulah kita ukur, kita dapat semua nombor ini. Tapi didapati dia adalah ada persamaannya. So kenapa? Okey. Sebenarnya ada clue dalam di sini. Oh, okey, sekejap. Okey, yang ini kita nampak. Okey, ini nombor bulat kan? Ya. Ini kadang-kala ada perpuluhan, Iya. tapi bukan selalu. Iya. Sebenarnya semua ada perpuluhan, tapi kadang-kala dia agak dekat dengan nombor bulat. Tapi yang ini, okey, apa lagi? Itu perbezaan. Atau kita tengok baliklah tadi, kenapa bila kita buat jisim atom relatif kebanyakannya adalah nombor bulat? Dan tengok balik tadi. Kalau kamu disuruh jelaskan ini, sebenarnya main pointnya ialah apa? Main poinnya mau betul satu hidrogen itu sama dengan 1 kan? Sebab awalnya satu atom hidrogen sama dengan 1 kan? Lepas tu kita mau guna karbon untuk buat eksperimen, tapi kita memilih satu jisim yang sama dengan jisim 1
hidrogen, dan oleh kerana satu atom karbon adalah 12 kali lebih berat daripada jisim satu Hydrogen. hidrogen, so kita ambil 1/12 daripada jisim atom satu karbon. Kita kamu faham sudah kan? Dan karbon ini kena spesifik ya. Karbon ini karbon apa? Karbon 12. 12 itu nombor nuklear. Nuklear. Sebab ada karbon 13 lagi kan. Okey. Jadi sebenarnya apa ini? Hidrogen. Hydrogen. Fikir balik, sebenarnya hidrogen itu apa? Atom paling tinggi. Yalah, tapi apa dia punya apa di dalam atom hidrogen? Itu yang besarnya, tapi dalam atomnya ada apa? Satu karbon. Dalam hidrogen, apa yang di dalam hidrogen sebenarnya? Satu proton. Itu jisimnya berbanding dengan satu elektron. Tapi apa yang di dalam hidrogen sebenarnya? Apakah simbol hidrogen? Satu. Menunjukkan apa? Satu proton. Satu proton, berapa neutron? Tadi berapa neutron? Kosong. Kan? Sebab nombor nukleonnya satu. In fact, hidrogen adalah atom yang paling ringkas. Dia hanya ada satu proton di tengah-tengah dan Kosong. satu elektron mengelilingnya. Okay. So jisimnya sebenarnya Jisimnya sebenarnya satu apa? Bukan jisim sebenarnya. Di dalam hidrogen ini sebenarnya dia ada apa? Satu proton kan? Jisim hidrogen sebenarnya sama dengan jisim proton. Hampirlah ada elektron dia lagi kan? Bermaksud yang kamu pilih ini sebenarnya sama juga. Yang ini yang satu ini sebenarnya adalah jisim karbon, tapi 1/12 nih. 1/12 daripada atom karbon. Karbon ada berapa di dalam situ? Karbon 12 sebenarnya ada apa? 6 proton, 6 neutron. Dan jisim proton dengan neutron agak hampir sama. So bila kita ambil 1/12 nya sebenarnya kita sedang ambil satu proton ataupun satu neutron. Nah, kan sebenarnya benda ini sebenarnya adalah jisim satu proton ataupun jisim satu neutron. Hampirlah dia ada sedikit lagi bezanya. Kan? So logika dia akan sama dengan nombor nuklear. Sebab hidrogen 1 karbon 12 6 terbalik. 6 12. Logika yang ini 12 kali lebih berat daripada satu atom hidrogen. Yalah, sebab dia mengandungi bilangan neutron dan proton, iaitu nombor nukleon yang kan. So kalau dia 24, dia ada 24 biji. Di sini ada 1 biji. So sudah tentu dia punya jisim pun 24 kali lebih berat daripada jisim satu hidrogen. Nah, yang hidrogen sama ini. So sudah tentu lagi sama. Tapi dari segi sejarahnya, I think, sebab ada orang kaji jisim, ada orang kaji ini, akhirnya kita kena pisahkan begini. So, questionnya ialah apa pula? Kenapa ada perpuluhan? Contohnya, klorin 35.5 CaA-nya. So kenapa ada 0.5? So kita fikir balik, klorin ialah apa? Apakah simbol untuk klorin? Lepas tu 17. So takkanlah dia 35.5 kan? Karena boleh separuh proton neutron kan? So sebenarnya yang betul-betul terjadi adalah apa? Dia ada klorin 35, dia ada klorin 37. Apa kita panggil ini? Isotop. Lebih spesifik? Isotop berlainan untuk unsur yang sama. Kenapa kita panggil dia begitu? Kenapa kita masih mau panggil dia unsur yang sama? Nombor protonnya sama. Nombor proton kenapa begitu penting? Sebab nombor proton juga akan mempengaruhi nombor proton akan mempengaruhi nombor
Nombor elektron dan nombor elektron lah yang akan mempengaruhi dia punya tindak balas. Maksudnya kalau protonnya sama, dia akan bertindak dan balas dengan cara yang sama. So kita tak boleh bezakan, so kita panggil dia unsur yang sama sajalah. Hanya apa yang berbeza, nombor nukleon menunjukkan apa yang berbeza sebenarnya. Bilangan apa yang berbeza? Neutron, kan? Bila bilangan neutron berbeza, apa yang dipengaruhi? Sebab neutron tiada charge, kan? Tetapi dia ada apa? Dia sendiri ada apa? Neutron ada apa? Ada jisim, bagus. Okey, bagus. Maksudnya isotop berlainan, dia mempunyai jisim yang berlainan tetapi sifat kimianya sama, kan? Boleh kamu kaitkan, kan? Okey, itu dia. Okey, so sekarang maksudnya masalahnya bila kita buat jadi kita mau ambil apa? 35 ke 37 ke puratanya ke? Kalau purata sepatutnya 36, kan? Tapi kenapa 35.5? Maksudnya ini dia ada campuran, kan? Dia ada campuran. Tapi dalam satu sampel itu bukan satu atom, bukan dua atom. Banyak, kan? Molekul-molekulnya, kan? Okey, dan walaupun dia ada dua jenis, siapa kata mesti sama dia punya bilangan? Mungkin ada yang lebih, mungkin ada yang kurang, kan? So bila kita puratakan barulah kita dapat 35.5. Rasanya yang mana banyak? 35 ke 37? 37. Kalau 37 banyak, kamu kira puratanya, kamu rasa akan dekat 35 ke 37? 3. Maksud banyak saya bilangannya, bilangan atom-atomnya ini. Dia tercampur, kan? Kalau 37 lebih banyak kan 35 lebih banyak? 35. Sebab puratanya kecil. Kan? Okey, tapi nisbahnya kamu tak belajar sini, ya. Kamu boleh belajar nanti di mana? U. Okey. So ada sedikit bezanya di sini ialah bila kita cakap jisim atom relatif, kamu nampak tak kita bukan cakap satu atom, kita senang cakap satu sampel. Okey? Sebab sebenarnya susah untuk kita dapatkan satu atom. So itulah sebenarnya jisim atom relatif. Ada lagi satu perkataan. JM. Ada lagi satu perkataan di sini. JM. Dah tak, JMA itu pengiraan saja, JEA dulu. Ada satu lagi perkataan di depan yang kalau kamu faham kenapa dan kamu boleh ingat. Apa perkataan di depannya? JEA, bukan? JPY yang di bawah, kan? Nah, di atas itu ada satu level. Iya. Kenapa purata ini penting? Nampak tak? Sebab kita bukan banding 135 dengan 137. Kita sedang banding satu sampel gas ini, kan? Dalam gas ini ada 35, ada 37. Oleh itu puratanya boleh ada perpuluhan. Tapi bila nombor nukleon dia tidak boleh perpuluhan. So nombor nukleon untuk klorin pula macam mana? Nah, kalau nombor nukleon bolehkah dia perpuluhan? Tidak. Nombor nukleonnya adalah 35 dan juga 37. Berbeza untuk isotop ini dan isotop ini. Ini 35, itu 37. Nah, itulah ada bezanya nombor nukleon dengan jisim atom relatif biasanya. Okey, yang lain biasanya lebih kurang sama lah. So kita sikit saja. So kalau karbon 12, JEA-nya pun kita teruslah ambil 12. Okey. Okey, good. Okey, jisim atom relatif okey, nombor proton, nombor nukleon okey. JMAT tiada masalah, kan? Pengiraan saja, kan? Ya. Nah, itu saja dia masalah, konsepnya masih sama. Seimbangkan persamaan, okey. Contoh persamaan yang kamu tahu. Ataupun yang kamu tahu dari dulu lagi masa sains. Contohnya air lah, air. H2O terbentuk daripada apa? Hidrogen dengan? Oksigen. Hidrogen bolehkah kita tulis H saja? Tidak. Kenapa? Dia memang wujud sebagai molekul.
Gas tidak penting, yang penting dia molekul kan? Ya. Oke, bagus. Oksigen? Oh. O saja. Oh, negatif. Ya. Oh, sahaja. O2 negatif ion. Oksigen saja. O saja. Iya, oke. Tidak. O pun O2. Ya. Ada beberapa unsur yang kamu mesti tulis sebagai molekul, yaitu hidrogen, oksigen, unsur. Maksudnya satu saja jenis Roger. nitrogen, bagus. 3 gas biasalah, hidrogen, oksigen, nitrogen dengan kumpulan 17. Sudah hafal kumpulan 17? Mesti ya, 17 hafal. Dari atas, kumpulan 17 dari atas, fluorin, klorin, bromin, iodin. Mesti hafal lah kumpulan 17 dari atas ke bawah. Semua kaitannya tuh. Ada 2 lagi lah tapi biasanya tak keluar. Sulfur, P4S8. Sorry, P4S8 tapi biasanya tidak keluar ini. Unsur Jadi apa-apa yang lain tidak perlu, bukan molekul lah. Kalau natrium Na lah, okay? Kalium K saja. Tapi susah dah hafal ini. Tidak kan, sebab kumpulan 17 kamu sudah hafal sebenarnya. Hanya tambah lagi hidrogen, oksigen, nitrogen. Oke, so hidrogen tambah oksigen ini menjadi ini kan. Kenapa kita perlu seimbangkan? Dan bagaimana kita seimbangkan? Apa sebenarnya berlaku? Boleh kamu kira, boleh sebenarnya. Tapi apa kata kamu cuba lukis? Ya, lukis. Lukis ya. Apakah bentuk H tu? H2 ini kan? Ya. Oksigen? Boleh lukis kan? H2O? H2O? O di tengah-tengah? H di tepi. Ya, di tepinya ada 2 telinganya. Tu bolehkah kamu lukis saja? Apa berlaku? Lukis ya, kamu tunjukkan apa yang sebenarnya berlaku. Coba lukis. Oke. Kita tahu air memang H2O kan? Ya. Dan dia memang terbentuk daripada hidrogen dan oksigen. Masalahnya hidrogen memang kita kena tulis sebagai H2 sebab memang pun dia akan wujud sebagai H2 dalam semula jadi. Dia bukannya asing-asing atom hidrogennya. Oke, kenapa itu ikatan kovalent itu tinggalkan dulu. Oke, yang sekarang kita tahu oksigen pula juga wujud sebagai pasangan begini. So boleh kamu bayangkan apa masalahnya di sini? Oke, jadi lukis macam bodoh-bodoh saja. Dia masalah mana cuma H2O datang? Satu oksigen. Satu oksigen tu ini kan? Ya. Dengan Bertindak dengan dua. ini kan? Ya. Oh ini yang jadi ini kan? Ya. Jadi masalahnya? Masalahnya. Jangan pikir dengan cas dulu. Kita hanya mau tengok apakah masalah kalau dia tak seimbang dan macam mana kita seimbang. Masalahnya ada lagi satu oksigen. Jadi macam mana? Pikir. Cari lagi hidrogen. Oke. Jadi apa masalahnya? Ada satu O lagi di sini kan? Kita lukis lagi. Pen dulu. Which Ya, tukar pen. Tekan pada pennya. There's Oke. Oke. Oh, si Bibi sudah datang. Oke. Oke. Lagi. Oh. Selanjutnya berapa ayat terhasil? 2. Sebenarnya itulah maksudnya kan. Jadi oleh itu persamaannya di atas perlu kita tulis 2. 2. Iya, Batania. Nah, saya paham memanglah pengirannya begitu, kan? Untuk memastikan apa? Ini maksudnya seimbang lah kan? Ada benda ekstra di situ, nah itu saja. Oke. Sebenarnya kita tahu Iya, kamu sudah paham kenapa kan? anak suruh mau miskin lukis. Dia bukan lukis yang ini, lukis yang lain. So, itulah kamu kena pastikan apa tuh?
bilangan oksigen tidak berkurang kan, dan bilangan hidrogen pun tidak berkurang. Oke, untuk seimbangkannya banyak cara lah. Oke, kamu boleh tengok dan sebagainya. Oke. So yang penting di sini maksudnya apa? Keseimbangan. Jadi ini menunjukkan bahan-bahan kimia ataupun bahan dia akan bertindak balas mengikut yalah bila keseimbangan kamu akan dapat lembu-lembu ini kan. Ya. Ataupun satu lah kan. Lembu-lembu ini menunjukkan apa? Dia punya bilangan molekul bilangan ya kan. Dia menunjukkan bilangan tapi ada satu perkataan lagi di sini. Bukan purata bilangan. Oke. So satu perkataan yang lebih tepat. Dia boleh jumlah. Oke, apa terjadi kalau katakan sini adalah 10 molekul. 10 molekul 5 kan? Ya. Kalau sini 100 200 kan? 200 lah kan? Ya. So sebenarnya semua ini menunjukkan apa? Nisbah bilangan kan? Oke, basicnya sebenarnya begini, kalau 200 100, kalau 3 bilion 6 bilion kan? Yes. Nah, sebenarnya akhirnya bila kita guna, tapi bilion pun tak cukup besar. Sebab bilangan atom memang sangat. Tapi bilangannya banyak. Di sini sedikit tapi bilangannya banyak. Oke, so bilion pun tidak cukup. Akhirnya kita akan guna satu unit yang spesial, yaitu mol. So 4 mol 8 mol. Oke, tapi apakah sebenarnya maksud mol ini? Nanti kita tengok. Sekarang kita lupakan dulu kimia. Kita ada soalan quiz. Siapa dah jawab dah ya? Siapa tidak jawab? No voting di sini. Siapa jawab tapi salah lihat. Street main gitu. Katakan kamu di kedai perabot lah. Kedai perabot kamu guna apa? Guna apa? Perabot kamu guna apa? Bina perabot pula. Kerusi meja kamu guna apa? Oke, bagus. Katakan kamu guna paku. Katakan ada 2 jenis paku. Yalah paku lah, paku. Saya tadi cakap paku. Paku bukan batu. Oke, so katakan ada paku kecil dengan paku besar. Titi. Kepada Twitter. Oke lah, katakan dalam 1 minggu kamu habiskan begitu banyak paku kecil, kamu habiskan begitu banyak paku besar. Katakan kita perlu tahu nisbah. Kita mau cari nisbah bilangan paku kecil yang digunakan terhadap bilangan paku besar yang digunakan. Apakah yang kamu perlukan? Logik tak kita kira paku? Tidak. Lepas logik kan? Logik kalau rajin. Apa cara? Iyalah, tapi susah kan? Katakan kamu disuruh cari nisbah ini, apa kamu akan buat? Jangan kira, tak boleh kira. Katakan terlalu kecil, terlalu banyak. Tapi kamu ada penimbang. So, apa kamu akan buat? Timbang jisim semua ini yang digunakan. Nah, katakan ini 1 minggu digunakan begitu banyak, ini 1 minggu digunakan begitu banyak.
Oke, so timbang semua ini. Oke, so katakan di sini dia guna 10 kilo 10 kilogram. dan di sini dia guna 5 kilogram. 5 kilogram. So adakah maksudnya bilangan yang biru itu 2 kali ganda bilangan yang merah? Iya. Iya. Ya. Ya atau tidak? Apa nih, apa nih? Ya. Apa soalnya? Sedangkan paku kecil Oh, bilangan kah? dengan paku besar. Yes, bagus. Bilangan. Bilangan. Kita mau tahu nisbah bilangan dan bukannya nisbah jisim. Ya, Oke. tidak. Tidak kan? Tidak. Sebab jisimnya tidak sama. Ya, Kan? jisimnya tidak sama. Jisim setiap satu yang kecil itu tidak sama. So, apa yang perlu kamu buat selepas itu? Apa yang penting? Apa yang perlu kamu ukur lagi untuk kamu tentukan nisbahnya? So, ada satu jisim paku Hole. besar Size. banding dengan Kecil. yang Kecil. kecil. Bagus. Kan, katakan penimbang kamu yang tidak sensitif. Kan, susah untuk kamu buat begini. Sebaliknya, maksudnya kamu tahu kan penimbang yang besar tu kan, yang Ya. hanya boleh ukur kilo-kilo. Kamu letak satu paku tak bergerak pun jarumnya. Ya. So apa yang kita buat? Um, Sama lah dengan tadi. Ingat, pengukuran sebenarnya adalah perbandingan. perbandingan. Kan? Pengukuran sebenarnya adalah perbandingan, dan kadang-kala lebih senang kamu terus banding daripada kamu guna alat kalau tidak alat. Katakan kamu bina neraca begini kan, ada semalam. Oke, so katakan, simple lah, katakan jisim satu yang berat sama dengan 4 jisim yang kecil. 5 lah. Oke, kata kamu buat begini, ini seimbang. Oke, selesaikan masalahnya. 4 Kita mau tahu sebab satu minggu dia memang habiskan begitu banyak paku, kan? Kita habiskan begitu banyak paku. Kita mau tahu apakah nisbah sebenarnya paku kecil kepada paku besar yang digunakan, supaya nanti bila kamu order kamu mau tahu order berapa. Oke? So yang kita tahu 5 kilo jumlah digunakan, 10 kilo digunakan, dan daripada kamu mengukur kita dapati bahawa 4 jisim yang merah sama dengan jisim satu yang biru. Cari nisbah ini. Itu saja. 4 nisbah 1. Belum. Oke, siapkan. Gabungkan semuanya. Gabung. Paham tak? Paham situasinya? Paham. Kita guna 5 kilo yang kecil, 10 kilo yang besar. Dan kita tahu yang ini. So cari yang ini. Oke, konsep apa yang penting di sini? Tadi bagus sudah. Kita ada jisim 5 kilo dengan 10 kilo. Untuk dapatkan nisbah bilangan, bolehkah kita terus 5, 10? Tidak. Kenapa tidak? Nah, dia mau nisbah bilangan kan? Ya. So kenapa? Kalau nisbah bilangan boleh je terus, kan berat ini maksudnya banyak. Masalahnya jisim setiap satu ini adalah berlainan. Kan? Itulah kamu kena ambil kira ini juga. Tuh, dapat jawaban apa? 2 nisbah 1 kah? 4 nisbah 1 kah? 1 nisbah 2 kah? 1 nisbah 4 kah? Ada jawaban lain? 1, 2. 1, 2. Fikir secara logik. Kena logik. Garap silang. Ini lebih. Yang 10 kilogram ini maksudnya banyak-banyak paku di sini kan? Ya. Nah, kita sudah menggunakan 10 kilogram yang besar. Nah, begitu banyak, satu bekas ini kamu sudah guna. Nah, yang ini kamu sudah menggunakan 5 kilo ini. Oke, sebab setiap sepaku sangat ringan. Ya. Kan? So kamu ukur kilogram memang tak dapat, so kamu buatlah yang ini. Kamu buatlah perbandingan begini, didapati bahwa satu paku biru punya jisim sama dengan jisim 4 paku merah. Oke. Mungkin kita pikir dulu, adakah kalau 5 nisbah 10 sahaja terus maksudnya 1 nisbah 2 jisimnya kan? Ya. Maksudnya lebih banyak Paku biru. paku biru Daripada paku merah. kalau jisimnya sama, tapi macam mana kita mau Gimana? ambil kira bahawa jisimnya berlainan? So jawabannya bukan 5/10, Gimana?
bukan 1/2, lebih besar ke lebih kecil? Kamu fikir? 4/1, macam mana mau dapat? Dari situ. Merah satu. Itu dia dapat. Jadi merah lebih Banyak. banyak. Lebih banyak dari paku biru. Semua darah 4 ke, bagi 4 ke? 1/1 tidak. Macam 2/1, I don't know. Nah, betul. Macam kah? Biasanya 2/1. Sebab paku merah itu banyak. Iya. Jadi 2. Paku merah. Lebih 4 kali. Lebih 2 kali ganda daripada paku biru. Yalah, tapi di sini Anjay. 2/1. 2/1. Paku merah banyak. Sebab dia ringan ke dia berat? Siapa berat, siapa ringan? Paku merah ringan. Paku merah ringan. Paku merah ringan kan? Iya. Paku merah ringan. So maksudnya dia banyak kan? Iya. Paku biru Berat. berat, so dia sikit kan? Pengiraan apa yang sesuai kalau begini ya? 5 darab 5 dengan 10. Kalau jisimnya, kalau kita guna lebih kurang tapi sudah clue sudah. Kalau kita guna sistem macam tadi, jisim relatif, relatif. kita akan membuat apa? Kita akan bagi angka apa? Siapa akan jadi satu? Merah ke biru? Biru. Jisimnya. Oh, jisim. Jisim atau relatif? Merah. Yang paling ringan jadi satu kan? Iya. Ini jadi 4 kan? 4 kan? Iya. Oke. So pikirkan yang maksudnya yang ini ada 4 kan? Ini ada jisim paku relatif. Boleh. Jisim paku relatif CPA. Ini adalah 1. 1. Kita mau buat apa? Darab. Darab ke bahagi dengan jisim paku relatifnya yang sesuai? Bahagi. So 10 bagi 4, 5 bagi 1. Nisbahnya, so 2/1. Ngam kan? Kan? Yang mana? Darab silang. Oh, tak apalah, ini pengiraan saja. Nisbah kan? Nisbah, ya boleh darab silah kalau mau. 10 darab 1 darab 4. Iya, 20. Dapat 20 nisbah 10. Tapi, kecil lagi. tak apalah, ataupun kamu kira sajalah itu apa? Ini adalah 5. Ini 10 bagi 4, 2/5 kan? Iya. 5/2/5, oke, so 2/1. 2/1. Oke. So at least kita boleh nampak apa? Kita boleh tidak boleh terus banding terus banding. jisim sampelnya kan? Iya. Kita perlu ambil kira dia punya jisim 1. relatif kan? Antara satu sama lain. So dalam sini walaupun paku kecil jumlahnya jisimnya lebih sedikit, Tapi dia lebih banyak. lebih banyak sebab dia ringan kan? Dia ringan. Oke. Second situation kita ada Darab buli. Sama juga. kalau guna balik paku pun boleh juga. Kita ada Nanti tudung kan tudung masuk. Kenapa? Beli. Sama sudah kami ambil kerja di situ itu berbalik Tuhan dan lalu ini Namanya tuan dulu. apa? Tidak pernah tahu apa itu memang. Apa yang boleh yang istilah itu memang pagi hari sudah bisa kami itu mau kerja pas itu bukan tadi paku besar dan paku besar. Paku kecil warna merah, paku besar warna hitam. aku Ya kak? Biru gak ada dia? Guna gak ada dia? Kerusi. Iya. Katakanlah kamu bina kerusi. Oh, kerusi guna berapa? Kalau meja, katakan berapa? Katakanlah. Pok.
jisim paku relatif. Dan oranye. Kali kedua Mana ada? kerusi, meja, amari, ada apa lagi? Almari, Ada berapa apa lagi? Meja sudah, kerusi, meja, amari, satu lagi? apa lagi? Apa lagi jaga perabot? Perabot. Rak, kasut. Yes. Tapi bisa mau banyak. Boleh lah. Rak. Banyak besar. Rak. Rakas. Oke, so katakan ini paku besar dan paku kecil tadi. Jisim paku Dan relatifnya. jisim paku relatifnya 1 dengan 4. Apa JPK? Jalan jisim paku relatif. Oh, JPR. Jisim paku kan ini. Paku. Oke. So kita nampak tadi yang penting apapun nisbah kan. Ya. So katakan kita bina kerusi, nisbahnya 1 paku kecil kepada 1 paku besar. Oke? So sekarang terbalik pula, kita tahu jisim salah satu dan kamu dikehendaki cari jisim satu lagi. Paham? So katakan di sini kita telah telah menggunakan 4 kg paku kecil. So kira berapakah 8. itu? Oke, dan seterusnya. So katakan, katakan sini 3, Macam mana? katakan sini 2, ini berapa? 6. 6 lah. Nah, sini 12. Yang mana? Bagi contoh dulu terus itu. Itulah contohnya. Oh, untuk kursi. Oke. Itu kursi senang. Oke, pikir berapa kilo? Sama lah kan? 1 kepada 1, so 4 kilogram habis. Bukan cari itu. Cari paku tuh. Ikut yang itulah paku tuh. Iya, so 1 so 4 kilo lah kan? Oke. Nah, lepas tu kamu bina, tak cukup. Nah, lepas tu dimarah. Sabar. Sabo. Betul kan? Not really. Not really. Kenapa tak betul? Kalau kamu ambil 4 kg kecil, 4 kg besar, adakah bilangannya kamu akan dapat akhirnya nisbah 1 kepada 1? Tidak. Tidak. Memang pun bukan jawapan yang 4. Yes. So kamu kena fikir. Fikirlah. 2. Fikir. Itu je. 2. Kepeningan. Nah, kita tahu tadi 1 paku kecil bila dibandingkan dengan jisim paku besar adalah 4 kali ganda 1 jisim paku rendah. Masih lagi soalan tadi. 16. Ya, itu je. Logik kan? Ya, 16 kan? 16 kan? Oke. Selesaikan yang seterusnya. Kita tukar berapa kilo? 9 lah. 9 kilo ah. Jawaban pertama kamu dapat berapa? 16. oke. Yang kedua? 24. Macam mana? 3 darah 4. Dari mana kamu dapat 12? 3 kg darah jisim. 3 darah 4? Darah? 3 darah 4 darah 3 darah 4. 2, oke.
Kenapa? Itu kan Yang penting kamu nampak ada tak dua benda di sini? Satu sebab jisimnya, Jisim. satu sebab nisbahnya. Ya. So, pertama satu nisbah satu. Ya. So teruslah darat jisim. Nah, so, 4 kali lebih berat kan? Ya. Oke, yang kedua jawabannya adalah 24. Logik lah, guna logik saja. Bukan kamu akan kira begini juga. Tapi yang penting kita nampak ada dua benda di sini. Sebab paku biru adalah 4 kali lebih berat daripada satu paku merah. Dan nisbah yang digunakan untuk paku biru pun 2 kali ganda. Daripada paku merah. Ya, so sudah tentu kita akan ambil daripada 3. Dia perlu darab dengan 2 sebab nisbahnya, kan? Dan perlu buat sesuatu dengan jisimnya lah tu darab 2 dengan darab 4. Kan? So dia 12. Oke. Oke. Ini kita mau tahu logiknya saja. Nanti kita tak akan buat begini juga. Oke, soal mari rak dengan katil. Fikir betul-betul. Jawapannya 12. dapat 9. Y 12. Kamu tak boleh terus darab dengan 4 saja kan? Iya. Jadi Jadi jawabannya tuh. Jadi 3 ini kamu perlu buat apa? Kita darab dengan 9 dan 4. 3 darab 9 27 lah. 3 darab 4 lepas tu mana 9-nya? Ya konteksnya dari 9 lebih berat. Ada kamu kena 9 kah? Tidak. Tak boleh mesti karena ini asalnya. Coba lagi. Ulang. 9 bagi 3 dapat jawaban darab 4. Kenapa sini bahagi 3 tapi di sini darab 2 tadi? Ada beza kah? Ada. Yang tadi ini 1, ini 2, sekarang ini yang 3, ini yang 1. Ya 3 kali 3. So bila nisbahnya kamu kena bahagi 3 dan bukan yang darab 3. Yes. Kenapa kan? So balik 3 merah nisbah 1 biru kan? Kalau kita guna bilangan, nah senang sikit. Bilangan. Kalau sini 30, sini berapa? 90 ke 10? Bilangannya. Kalau kita perlukan 3 merah dengan 1 biru, kalau ada 30 merah berapa biru? 10 ke 90? 10 bahagi 3, bukan dari 3. Sebab dia ketiga, nisbahnya 3. 3 kepada 1. Kita perlukan 3 merah untuk 1 biru. So kalau kita ada bilangan biru, mau dapatkan bilangan merah kita darab 3. Tapi kalau ada bilangan merah, kalau ini kita bagi 3. Ya, baik. So bila kamu bagi 3, tapi sama juga kamu kena darab balik 4 kan tadi sebab jisimnya. Kan? So ada 2 benda kan? So kamu nampak ada 2 benda. Satu adalah nisbah bilangannya dalam persamaan. Satu pula ada berkaitan dengan dia punya jisim. Okey. Dapat kamu habiskan ini dulu baru kita Balik. Kalau baru kita fikir sistem yang lebih senang. Okey, nak dengan katil? Bagus. Maksud kamu ambil 6, kamu bagi 4, lepas tu darab 2. Lepas tu baru darab dengan 4. Ya. Okey. Boleh buat begitu. Tapi kalau kamu mau cepat sikit pun boleh lah. Sebenarnya sebab 4 nisbah 2 kan? 4 nisbah 2 kalau sini 10, sini berapa? 4 2. Darab 2 ke bagi 2? 5 kan? 5 kan? Sebab 4 kepada 2 bagi 2 kan? So nisbahnya kamu kena bagi 2 lepas tu darab 4. So 12. So yang last itu? Nah ini 3 dengan 2 kan? Tak boleh terus kan? 2 boleh tukar 3, 3 boleh tukar 2. Ini yang kamu fikir betul-betul. Mau bahagi 3 darab 2 ke bahagi 2 darab 3? Atau bahagi 2 bahagi 3 ke darab 2 darab 3? Sikit lagi. Jawapannya 2. Oh, paham. Oke. Bangga.
dia at least 4 darab 12 bagi 3 darab 2 kan? Lepas tu jawaban bagi 4. bagi 4 kan? Ya. Gitu dia dapat 2 tuh. Sebab kita dari apa tuh? Oke, tapi dapat at least kita nampak di sini apa yang penting. Satu adalah nisbah bilangannya kan? Ya. Lepas tu yang kedua adalah jisim Jisim. paku relatifnya. Oke, tapi kalau tengok begini susah kan? Ya. Bingung kan? Oke. So kalau boleh kita pisahkan dua langkah ini. Kan kita pisahkan supaya kita deal dengan dia punya jisim, kemudian kita deal dengan dia punya nisbah. So apa akan terjadi? Kalau kita guna contoh ini terus, yang mana sesuai? Inilah. Ini 3 kilo. Dua, katakanlah ini satu lagi ya, 3. Bilangan. Tapi tadi kita nampak sudah kan, kalau sini 10, sini 30 kan? Oke, kita guna ratus lah. Oke. Katakan sini adalah 1 ratus. Kan? Satu. Tensionnya apa ratus saja. Yang sebelahnya 300. Dan katakan 100 ini kita tahu dia adalah berapa gram ini? 100 paku. Katakan sini 0,2 kilogram. Apa kamu cari yang ini? Terus 6? Satu poin 8. Enggak. Kita tahu sekarang bilangannya lebih 3 kali ganda, tapi kita mau tahu jisimnya kan? Jisim yang biru itu pula lagi apa? 4 kali lebih berat daripada jisim merah kan? Itu jawabannya? Enggak. Sikit lagi. 8? 0,6 tidak. Kalau kamu kata 0,6, kamu hanya ambil dia punya bilangan kan? Belum lagi kamu ambil kira dia punya jisimnya berlainan. Nampak tak? 2,4. Very good. Tapi macam susah banget kalau begini. 2,4 kan, sebab dia 4 kali lebih berat kan? Dan juga dia bilangannya 3 kali lebih banyak kan? So 3 dengan bilangannya 3 kali lebih banyak kan, jisimnya pun 3 kali lebih berat. Okay. Tapi kalau begini susah. Secara praktikalnya apa? Paku. Kamu beli paku bukan bilangan. Kamu pergi kedai beli paku dalam jisim kan? Kamu beli kan, kamu minta 1 kilo paku, 2 kilo paku kan? Kamu mau pergi sana, saya mau 5.000 paku, kamu kisah sendiri.
So bolehkah kamu fikirkan apa sistem yang sesuai, tetapi sekarang dia terbalik? Iaitu kita mula dengan jisim, dapatkan bilangan, dapatkan jisim. Boleh? Jadi apa yang kita perlukan? Fikir. Bagus kan kalau begini kan? Ya. Bagus kan kalau begini? Oke. So kalau 1 kilogram, maksudnya kita perlu tahu dalam 1 kilogram berapa paku kecil lah. Ya. Kan? Susah kan untuk kita kira. Tapi tak apalah, kita kira dalam 1 kali. Adalah kita ambil 1 kilo, yang kecil ini lepas itu kamu kira lah satu persatu. Katakan kita akan dapat nombor yang sangat ganjil. Katakan nombornya 602. Bolehkah kamu selesaikan ini? Itu saja. Fikirkan. Coba. Katakan kita mula dengan 1 kilogram paku kecil, dan kita tahu dalam 1 kilogram kita kira ada 602 paku kecil. Dapatkan jisim paku besar. Fikir dan bincang. Kamu dapat 12? Ya. Okey. 602. Terangkan. Okey, 602. Darab dengan? Darab ke bagi? Berapa bilangannya? Dapat 1806. 1000. Terus? Jadi lepas tu? 3. Lepas itu? Bagaimana dapat yang ini? 1 darab. Okey, kenapa? Kenapa darab 3? Di mana darab 3-nya? Oh, 3 T. So maksudnya sebenarnya tak penting dia 1806. Yang penting dia adalah 3 kali ganda 602. Right? Okey. Jadi bilangannya 3 kali lebih banyak. Okey, lepas itu bagaimana menjustifikasinya kenapa darab 4? JPR. So jisimnya 4 kali lebih berat. Ya, jadi JPR. Guna balik apa logiknya? Kenapa sudah hitam? 1 yang ini sama dengan 4 kali paku kecil kan? Okay. Jadi kalau 602 pun 4 kali lebih berat kan? Okey. Ya. Kan? So 1 paku besar adalah 4 kali jisim 1 paku kecil. So 602 paku besar banding dengan 602 paku kecil. Terbalik. 1 paku kecil. Jisim. Betul. JPR kan? Jisimnya. Jisim dia Ha. dapat apa? Ya. Dia punya berkaitan. Siapa lebih besar? Biru ke kali ini kali. Biru lebih besar kan? So 4 adalah 4 kali ganda merah kan? Kalau 1 ada 602, adakah dia masih 4 kali ganda? Iya kan? Iya kan? Okey, so 4 kali ganda. Okey, so logika ini 12 kilo. Sebab kita ada 3 kali lebih bilangan, dan setiap 602 ini dia adalah 4 kali lebih
berat kan? So itulah dia 1 kilo, dia akan jadi 12 kilo di sini. Oke. Dan sebenarnya kamu ada guna ke 602 itu? Tiada. Tiada. Tapi apa lagi caranya? Maka kita mau senangkan lagi. Sebab kita ada jisim, paku, relatif. Karena kita mau kaitkan dengan apa? Mau kaitkan dengan jisim mola. Nah sebenarnya sejarahnya memang begini dulu kan, memang dibuat begini perlahan-lahan. Begini, lepas itu kena fikir nisbahnya, kena fikir jisimnya. Yes. Oke, tapi boleh dibuat, tapi setiap kali kamu kena sangat berhati-hati lah. So apa sistem yang sesuai? Apa sistem yang sesuai? Nah, kemudian kalau kita tengok di sini, alangkah bagus kalau di sini kita daripada sini kita boleh terus darab 4. Kan? Yang senanglah sistemnya, kita tentukan di sebelah sini dulu, lepas itu di sini barulah ini di antara apa? Jisim dengan bilangan kan? Jisim dengan bilangan. Oke, bolehkah kita cipta sistem supaya dia senang? Kenapa sini darab 4? JPR. Jadi JPR paku besar dalam oke. Oke, sekejap. Apakah maksud ini? 1 kg 1 kilogram paku kecil itu dia kira-kira dapat 602 biji. Maksudnya dia adalah 1 kilogram per 602 lah kan? Iya. Pakunya. Oke, so yang paku merah ini dia adalah 1 kilogram per 602. Number spesial lah. Per Paku besar paku besar ya bagus, 1 kilogram per 602 paku besar. Berapakah kilogramnya per 602 paku besar? Bukan, per 602 4 sebab kita sedang bandingkan bilangan Oh, yang sama kan? ya. Oke, so ini 4. 4 kg per 602. Oke, oke. 12 kg itu untuk 602 itu kalau 3. 12 kg untuk persamaan sudah. Kita mau yang ini mah, kita mau namakan sesuatu ini di sini. Iya. Iya, kimia. Oke. Yang kita tahu yang begini kan, yang ini oke kan? Paku kecil 1 kg per 602, paku besar 4 kg per 602, kan? Oke. Habis. Sabar. So, oke sabar. Hampir sudah. 1 minute left. 12. Oke. So kita pikirkan langkah di sini. Langkah di sini. Angka di sini. 3602 pergi ke 12. Pergi ke 12. Kita sedang buat apa? Bahagi. Darab dengan 4 darab 4. 4 kan? Ya. Dari mana 4 itu? JP. Oh, 4 kg. Sini kan? Ini kan? Ya. Ini kan? Ya. Sebab dia ada 3602. Kita tahu setiap 602 adalah 4 kilo, so kita darablah Paku besar. 4 kan? Ya. Oke. Mana kalau sebelah sini? Oke. About kita tukar sedikit lah. Sedikit. Sekarang kita ada 2 paku kecil. Oke, tambah dengan 1 paku besar.
Oke. Sekarang kita ada 3 kilogram. 3 kilogram. Oke, apa yang kita akan buat? Guna ini saja. Guna ini dengan ini. Maksudnya Ya, guna ini. 3/1 ke bahagi 1 yang sesuai. Sekarang kita ada 3 kilogram. Kita tahu yang merah itu ada 1 kilogram per 602. Bila kita banding, kita mesti banding bilangan kan? Kita tak boleh banding jisim kan? ya Oke, so di sini adalah bilangan. So maksudnya di sini kamu kena tukar kepada bilangan. How? 602 bagi 3 No. Berapa? Darab 3 ke bagi 3? darab. Mau cari bilangan kan? Ataupun kita mulai dengan 3 lah. 3 bahagi dengan, sebab nilainya apa tadi? 1 kan? Ataupun tanya dulu lah, berapa 602 dia ada? Berapa 602 yang ada di sini? Okey, untuk yang merah kita tahu dia 1 kilogram per 602. Kan? Sekarang kita ada 3 kilogram. Ada berapa 602 di situ? 2 Macam mana mendapat 2? Oh, sebab kamu nampak atas di sini kan? Ya. Oh, tidak. Yang itu menunjukkan ini kita mau bilangan, ini menunjukkan nisbah kan? Okey, kita mula dengan kita ada 3 kilogram. Kan? So kita perlu tukar kepada bilangan kan? Kita tahu 1 kilogram ada 602. So 3 kilogram ada berapa 602? 3 kan? Sebenarnya di sini adalah bahagi 1. Okey? Okey. So lepas itu kita buat apa? Kita cari berapa 602 di sini kan? Yaitu dengan tengok apa pula? Tengok apa? Bilangan ini kita tengok apa? Tengok dia punya. Belum jisim. Nisbah bagus. Sekarang dia nisbah 2 kepada 1. Kan? Okey, so di sini berapa? Berapa 602? Lebih besar ke lebih kecil? 2 kepada 1. Darab 2 ke bahagi 2? Bahagi 2. Okey, sebab itu nisbah bilangan kan? 1.5. Okey, last. So berapa jisim? Darab dengan? 4. Okey, so dapat apa jawapannya? 6 kilogram. Sikitlah kita dapat sekejap. Sebab ini semua sudah nampak kan kecuali ini kan? Ya. Okey. Maksudnya sepatutnya okey. Kita perlukan bagi yang susah sikit. 3 ini tambah 2 ini. 3 Nambah ini. So sekarang yang kita ada adalah 12 kilo di sini. 12 kilogram. Okey, yang kita perlu cari adalah ini. Boleh? Okey, cuba dan bincang sampai dapat. Okey, nilainya tak penting, saya mau kamu tunjukkan. Okay. 12 tu kita buat apa? Bahagi 4 Bahagi 4 untuk dapat mendapatkan. bilangan 602 tu berapa? Very good. Kenapa bahagi 4? Sebab kita memang tahu dia 4 kg per 602. Ya. So bila kita bagi 4, dia akan dapat 4 3. 3. Maksud 3 bahagi 2. Okey, so itu langkah apa sudah? Itu langkah kita mau tentukan bilangannya berdasarkan nisbah. Kan? Kalau sebab saja nisbah, so kamu akan dapat bilangan 602. Okey, so dalam kes ini bahagi 2 darab 3 ke darab 3 bagi 2? 3 bahagi 2.
Darab 3 bagi 2 lah, atau bagi 2 darab 3 lah. Itu Anda sudah kan? Tengok di sebagan. Sebab 3 untuk 2. Itu kena bagi 2, tapi kita mau 3 so darab 3. So dapat 4.5. 4.5. 4.5602 paku kecil berapakah jisimnya? Paku kecil berapakah jisimnya dan apa yang kita tahu tentang paku kecil? Darab 1. Paku kecil adalah 1 kg per 602. So di sini dia darab balik 1. So jawapannya 4.5 kg. Okay. Nampak sikit-sikit kan dia punya apa kan? Okey. Ya. Terima kasih. Hmm. 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 Okey. Hanya rasa gitu. 602 itu sebenarnya apa? Bilangan berbaku dalam satu GC. Isinya apa? Dari mana kita dapat 602? Kita mula dengan tadi katakan 1 kg paku kecil kan? Ya. Kenapa kita guna 1 kg paku kecil dan bukannya 1 kg paku besar? Sebab paku kecil lebih kecil dari ini. Tetapi akhirnya kamu nampak tak ada persamaan antara yang ini dengan Yang itu. ini kan? Ya. CPR kan? JPR. CPR tadi ialah apa? Yang ini adalah 4, yang ini adalah 1. Apa kan? Ya. Kita pilih 1 kg yang JPR-nya 1. Kan? Otomatiknya ini akan sama dengan ini ke tidak? Sama kan? Ya. Sebab yang ini 1, yang ini 4 kali lebih berat. So yang ini per 602 pun dia 4 kali lebih berat lah. Ya. Okey. Nampak sikit-sikit kenapa kita buat ini? Kimia kan ini? Hah? Tak, kimia ke perabot ni? Malam kemana? Putih yang mana daripada badan? Okey, katakan kita 602 susah kan? 602 panjang kan? Boleh kamu tukar dia kepada satu perkataan yang apa? Satu perkataan. Ya, 602. Apa dia lah perkataan yang kamu masukkan? Hmm? Perkataan. Ya, cipta satu perkataan untuk mewakili 602. Apa dia lah perkataan? Cipta satu perkataan. Black. Rock. Frog. 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 FAO. Yes. FAO boleh. Frog. FAO. Frog. G frog. Yes. Ini adalah frog. Kenapa? Ada ceritanya frog boleh. So apa kan terjadi di sini? Apa kan terjadi di sini? Kita ada CPA. Ini adalah 4. Ini adalah 1 kan? Ya. Okey. Frog itu adalah sebenarnya apa? Satu frog sebenarnya 602 yang sebenarnya adalah apa? Bilangan paku merah. Bilangan paku merah kan? Bilangan paku merah dalam 1 kg paku merah. Kan? Dari mana kita dapat 602 tadi?
kita cakap tadi, kita ambillah masa satu kalilah kita kira 1 kilogram paku merah ini berapa paku kan? Oke, so itu adalah bilangan paku merah dalam 1 kilogram merah kan? So otomatiknya ini adalah jisim paku relatif. So untuk yang jisim per frog, ya ini bang, maksudnya apa? 1 kilogram per frog kan? Ya. Oke, so itu adalah jisim. Siapa frog ni ya? Kata jisim per frog. Ya, so yang merah ini adalah 1 kilogram per frog. Frog negatif 1 kan? Kan? Jangan. Itu maksudnya satu frognya 1 kilogram lah kan? Ya. Oke, so sekali lagi yang biru itu macam mana kita tahu berapa kilogramnya per frog? 4. Sebab setiap 4 kali lebih besar kan? So kalau kita sanding satu frog dengan satu frog, maksudnya kita sedang banding bilangan yang sama. Oke, so ini adalah 4. 4. Oke. Insert lagi carry camera with me. So apa akan berlaku kepada yang ini? Benda yang sama, hanya tak perlulah kita tulis 602. Kita tulis frog. Kan? 45 main. Ya, berapa kata kan? 45 salin. So 4 ini adalah apa? 4 itu 4 kg. Ini adalah jisim per frog kan? Ya. Jisim per frog. Oke. So daripada jisim kepada berapa frog, kita bahagi jisim per frog. Kalau dari bilangan frog kepada jisim, darat dengan jisim per frog. Senangnya. Lucu. Iya. Satu per frog. 4 kilogram frog. 45 frog. Oke. 3 frog. Oke. Paham kan sistemnya kan? Kamu cerita kan? Hebat, ini sistem ciptaan Kabugan 2. Marilah kita renungkan. Oke. Sabar kan? Hukum minhag frog. Hukum diet. Balik kepada benda pertama tadi. Ada lagi 4 minit. Untuk kimia, untuk atom, Yes. dia bertindak balas mengikut nisbah tertentu, kan? So sama dengan paku tadi. Oke. Kedua, jisim atom itu sendiri. Jisim atom itu sendiri. Jisim. Tahukah kita jisim atomnya? Setiap satu. Tidak tahu kan? Tetapi kita tahu jisim atom relatif. Nah, apakah maksud jisim atom relatif? Jisim atom relatif memberitahu kita apa? Berapa jisim? Berapa kali dia lebih berat daripada atom piawai kan? Yang sudah dipilih sebagai piawai kan, itu satu atom hidrogen kan? Ya. Oke. So maksudnya kita di antara semua atom kita tahu dia punya jisim atom relatif. Oke. So fikir balik, adakah ini situasi yang sama? Adakah di situasi yang sebiji dengan yang ini? Dengan paku tadi? Kan? Dia ada nisbah tertentu kan? Dia ada nisbah tertentu kan? Oke. So contohnya apa tadi? Contohnya Kita guna contoh apa tadi? H2 O2 jadi H2O. So selalu yang dia akan tanya ialah apa? Selalu dia akan tanya ialah apa? Katakan di sini adalah 64 gram oksigen, kan? Dia akan tanya apa? Berapakah jisim hidrogen diperlukan dan berapakah
air akan terhasil. Kan? Ya. So, kalau kamu dapat jawab soalan ini, kuasai sudahlah topik ini. Oke, so sekejap. Benda pertama kita perlukan apa? Seimbangkan. Oke, so kita perlu seimbangkan untuk kita tahu dia punya nisbah kan? Oke, so sekarang di sini adalah 2, sini 1 lah kan? Oke, lepas itu kita perlukan buat apa? 64 gram. Oh, so sekarang daripada frog kita guna perkataan lain, ini adalah mole. Yes. So kita banding dengan bilangan mole. So dari sini kita perlu buat apa? 1 Bahagi jisim per mole. Jisim per mole, jisim. Kita perlukan jisim per mole ataupun namanya adalah jisim molar. molar. Okey, jisim molar. Okey. So kita ada H2, kita ada O2, kita ada H2O. Tapi kita tidak ada jisim per mole. Apa yang kita ada? Jisim atom relatif. Kan? H1 O16 itu saja kan? Maksudnya H2 2 O2 32 H2O 18 kan? 18. Ini jisim atom relatif kan? Jadi jisim per mole, apa yang kita mau define mole sekarang pula? Okey. 1 mole dia sama dengan satu bilangan yang besar sekali. Tapi apa yang kita mau pilih? Dia ada satu nombor. Bilangan apa yang sesuai? Tadi bilangan paku kecil dalam 1 kilogram paku kecil kan? Jisim. Kita pilih apa yang sesuai? Jisim. Oksigen ke, hidrogen ke? Bilangan apa yang sesuai? Tadi kita pilih 1 kilogram yang ini sebab ini JPA-nya 1 kan? Nah, bagus. Yang paling kecil kan? Yaitu Hidrogen. hidrogen. Very good. So katakan kita mau bilangan 1 mol atom hidrogen dalam air. berapa jisim hidrogen kita mau? Kita pilihlah yang sama dengan GAA-nya, yaitu 1. Okey, dalam 1 apa? Bukan 1 atom. Bandingkan paku tadi. Tadi kita ambil 1 kilogram paku kecil kan? Okey, so sekarang kita ambil 1 kilogram silakan. Hanya sebab bila kamu buat kimia di dalam makmal, biasanya kita tak berkilo-kilo. So itu saja, biasanya kita tak guna kilo, oleh itu kita guna gram. Itu saja. Sebab benda kamu sikit saja kan, kecuali kamu di kilang kamu guna kilogram lah. So fizik biasanya kamu guna kilogram, di sini kita biasanya ini. Okay, so maksudnya nombornya sebenarnya tidak penting. Kan? Yang penting kita kira satu kali 1 gram hidrogen ini ada berapa itu. Okay, so apa itu beritahu kamu? Apakah jisim molar bagi H2? Kalau maksudnya sekejap, H dulu. H ini berapa jisimnya? 1 gram per mol. Sebab kita definisikan mol begini. Kan? 1 mol ada di sini kan? So H adalah 1 gram per mol. Okey, H2 otomatiknya akan jadi 2 gram per mol, yaitu jisim molar akan sama dengan JAA-nya. Oksigen akan jadi 32 gram per mol. H2O 18 gram per mol.
So, soalan ini apa kita akan buat? Kita oksigen kita ada 64 gram. Kan, kita tak boleh banding jisim dengan jisim, kita boleh banding bilangan dengan bilangan. Tapi kalau bilangan sebenarnya terlalu besar, oleh itu kita ambil bilangan mol. Kan? Oke, so berapa mol di sini? Darab ke bahagi? Bahagi apa? Bahagi dia punya jisim molar. Kan? So bahagi 32 gram. 32 lah kan. Kan? Dia ada 64 gram, dia 32 gram per mol. So bila kamu dapat ini, kamu dapatlah 2. Oke, so katakan bila kamu dapat 2 mol, bagaimana kita mau selesaikan untuk hidrogen? Pertama sekali, selesaikan di sini dulu kan, dengan yang di bawah. Oke. So berapa mol hidrogen yang diperlukan? Tengok di sebelahnya. So sini pula darab dengan 2. So sini dapat 4 mol. Oke. Kalau 4 mol, kita mau tahu berapakah jisim H2. Okey, hati-hati. Dah kebagi logiknya. Sebab H2 nya 2 gram per mol. So sekarang kita ada 4 mol, so kita darab 2. So dapatlah 8 gram. Okey, cuba untuk H2O. Hmm. 18. Jawapannya 4. Nah, habiskan. Apa jawapan akhirnya? Apakah jawapan dalam gramnya? 72 gram ya. Oke, buat dulu bilangan molnya kan. So sini dapat berapa mol? 4. 4 mol apa? 4 mol H2O. H2O nya jisimnya berapa? 18 gram per mol. So kalau ada 4 mol, dapatlah 18. 72. Okay. Kalau kamu semak balik 8 tambah 64 72. Tak meningkat. Ya, inilah kimia. Sama je kan? Konsepnya. Of course hanya akhirnya sekali lagi hidrogen sudah ditukar. So kita tukar kepada apa? Bilangan? Tak, kita tak guna hidrogen sudah. So kita guna tak, sama dengan tadi. Jisim atom reaktif kita sudah tukar kepada apa? Jisim atom reaktif pada mulanya kita guna banding dengan hidrogen, lepas tu kita banding dengan lupa sudah. Hidrogen itu ditukar kepada atom apa? Karbon. So sini pun atom karbon. Bilangan atom karbon dalam. Nah, kamu fikir. Kalau kita guna 1 gram karbon sudah tentu dia berkurang. In fact yang ini bila kita guna hidrogen kita sudah dapat nilainya, iaitu 6.02 darab 10 kuasa 23. Kan? So bila kita tukar kepada karbon, kita mau tukarkan nombor ini. Jangan. Kan? Kita masih mau dia 6.02 darab 10 kuasa 23. Kalau tidak semua benar-benar ditukar. So berapa gram karbon yang kamu mau guna? 12 gram. 12 gram karbon 12. Nah, dapat balik nilai ini. So apa itu bilangan mol? Apa itu satu mol bahan? Satu mol bahan adalah kuantiti bahan yang mengandungi bilangan atom yang sama, bilangan zarah yang sama dengan bilangan atom karbon dalam 12 gram karbon 12, iaitu 6.02 darab 10 kuasa 23 yang juga dikenal lagi sebagai nombor Avogadro. Kan? Tak difaham mol, satu mol bahan. Tapi mol bahan adalah kuantiti bahan yang mengandungi bilangan ini kan, yaitu bilangan atom karbon dalam 12 gram karbon 12. Okey, tapi kenapa dia kata amount? Sebab mungkin kita guna jisim, mungkin lagi kita guna apa selain jisim? Selain jisim kita guna apa lagi?
isi padu, bilangan dan sebagainya kan? Ya. Oke, tapi kalau kamu paham ini senang sudah. Oke?